Hello guys. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang kegiatan manusia yang mengancam kehidupan liar di Malaysia. Jadi kita akan pergi ke poin yang pertama, iaitu pembalakan. Pembalakan ni boleh menyebabkan kemusnahan habitat flora dan fauna. Kenapa? Ia disebabkan hutan mereka akan ditebang dan dijadikan pusat pertanian atau pengangkutan. Dan ia menyebabkan habitat flora dan fauna ni musnah. Kedua ialah permukaan tanah terdedah kepada ejen-ejen hakikat. Maksudnya tiada lagi pokok yang melindungi tanah apabila berlakunya hujan lebat ataupun hujan asid. Apabila hujan asid ni berlaku dan permukaan tanah terdedah, ia akan menyebabkan tanah itu terakis. Peningkatan kandungan karbon dioksida di atmosfera yang turut meningkatkan suhu bumi. Maksudnya apabila tiada lagi pokok yang menukarkan karbon dioksida ni menjadi oksigen, jadi kandungan karbon dioksida dekat bumi ni akan menjadi lebih banyak dan ia akan turut meningkatkan suhu bumi. Faktor negatif seterusnya adalah pertanian. Seperti yang kita sedia maklum, pokok sawit dan pokok getah ditanam berhampiran dengan kawasan kaki bukit. Tanam kerana tanahnya merupakan jenis laterit. Tetapi apabila penerokaan berlaku di sana, ia menyebabkan lanskap asal berubah menjadi berteres dan sebagainya. Ia juga menyebabkan ekosistem terganggu, menyebabkan rangkaian makanan terjejas akibat tiada lagi pengeluar. Selain itu, habitat liar juga musnah akibat aktiviti pembalakan yang menyebabkan kualiti tanah merosot. Seperti yang kita tahu, manusia hingga ke hari ini masih bergantung kepada racun serangga yang boleh menyebabkan kualiti tanah semakin merosot, dan racun juga turut mengalir bersama air ke dalam sungai, menyebabkan sungai tercemar. Seterusnya ialah pengkuarian. Aktiviti peletupan batu yang dilakukan di tapak kuari akan menjejaskan habitat dan juga bunyi yang kuat. So kat sini kita boleh nampak lah yang bahawa haiwan liar pun perlukan privasi untuk supaya dia boleh hidup dengan aman tanpa rasa takut. Habuk-habuk dan debu hasil daripada aktiviti tadi bukan saja tak elok untuk haiwan, tapi tak elok juga untuk manusia. Air pun boleh tercemar hasil daripada kotoran-kotoran pengkuarian. Banjir pun boleh terjadi, menyebabkan haiwan-haiwan akan pindah ke sebuah habitat yang lain. Seterusnya, pengangkutan dan perhubungan. Kawasan hutan akan diterokai bagi menjadi tempat untuk membina jaringan pengangkutan seperti lebuh raya, pendas kereta api dan sebagainya. Ini akan membuatkan penebangan hutan secara meluas akan dijalankan lah. Hasil daripada penebangan hutan tersebut akan mengganggu dan menceroboh habitat liar yang tinggal di sana. So mereka terpaksalah berhijrah untuk mencari tempat mereka yang baru. So waktu inilah mereka kebanyakannya terkorban kerana mereka dilanggar oleh kereta. Contohnya, haiwan liar di hutan A, hutan A dijadikan sebagai tapak pemindahan yang terpaksa ditebang semua pokoknya, dan haiwan liar di sana terpaksa mencari habitatnya yang baru. So andai katalah hutan B ni selamat, tidak dilakukan sebarang penebangan, so mereka akan berhijrah ke hutan B yang mana perlu melintasi jalan raya lah. So kadang-kadang pemandu ni mungkin bawa laju, tak perasan, tak sempat break, so mereka melanggarlah haiwan liar yang sedang melintas untuk mencari habitat mereka yang baru. Seterusnya, pembinaan empangan. Maksudnya bila kita nak bina empangan yang besar,
pokok-pokok dah dekat kawasan pembinaan tu akan ketebang. Walaupun pangan air tu bagi kesan baik kepada manusia, tapi dia bagi kesan buruk kepada habitat, iaitu kehancuran habitat. Bila habitat hancur, habitat liar pun akan musnah. Bila habitat liar pun dah musnah, dia akan bagi kesan kepada ekosistem dan juga rantai makanan. Sebab apa rantai makanan? Sebabnya haiwan liar akan mula mati.